Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Daniel Hafiz bersama 3 rakan sekumpulan saya akan menjelaskan dan menghuraikan mengenai falsafah Islam dari aspek epistemologi. Epistemologi didefinisikan sebagai perbahasan yang tertumpu kepada pengetahuan atau teori sahih yang juga disebut sebagai theory of knowledge. Perkataan epistemologi itu berasal daripada bahasa Yunani iaitu episteme yang membawa maksud pengetahuan atau kebenaran dan logos yang dimaksudkan sebagai ilmu atau teori. Epistemologi didefinisikan sebagai keupayaan rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri dan lingkungan sekitarnya. Ianya juga didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif iaitu menilai, normatif iaitu menentukan standard dan kritis iaitu menguji serta membahas tentang kesahihan pengetahuan. Seterusnya, berbahas mengenai ilmu. Perkataan ilmu berasal daripada bahasa Arab iaitu alimah yang bermaksud pengetahuan atau perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang sahih. Pengetahuan pula merujuk kepada segala hal-hal biasa dalam kehidupan harian. Seseorang individu itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana ilmu dikatakan sebagai alat paling berkesan untuk membina masyarakat dan tiada kejayaan dan kemajuan dapat dicapai tanpanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang membawa maksud Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama yakni dari kalangan kamu beberapa darjat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terdapat 4 fasa perkembangan epistemologi. Yang pertama ialah zaman Yunani kuno, kedua zaman Romawi, seterusnya zaman abad teologi dan keempat ialah zaman moden. Pada zaman Yunani kuno, pemikiran mereka bersifat kritikan terhadap pengetahuan yang disebut sebagai mitologi iaitu dunia dewa-dewi. Zaman ini dikenali dengan kemunculan para filsuf yang membahaskan tentang hakikat alam semesta. Antara filsufnya ialah Thales, Anaximenes dan Pythagoras. Pada zaman Romawi, mereka kurang memikirkan tentang pengetahuan sistematis, tapi lebih ke arah perang, negara, hukum, politik, perdamaian, sastra dan kebudayaan. Antara tokoh ilmuwan pada ketika ini ialah Stoa, Epicurus dan Plotinus. Pada zaman abad teologi ini, kemasukan agama Kristian ke Eropah telah membawa corak epistemologi yang khusus, di mana berlaku pertemuan antara pengetahuan supernatural dengan iman dan ilmu. Terdapat juga kemunculan aliran skolastik iaitu kesepaduan sistematik antara ajaran agama dengan ajaran manusiawi. Tokoh utama skolastik ialah Augustinus dan Thomas Aquinas. Eropah berada dalam abad ke-8, tetapi sebaliknya di dunia Arab. Terdapat ramai kemunculan filsuf yang terkenal seperti Al-Kindi, Ibn Rushd dan Ibn Sina, di mana majoritinya beragama Islam. Buku-buku Yunani kuno juga telah kembali dipelajari oleh orang Eropah sehingga memunculkan zaman baru. Pada zaman moden ini, kehidupan tidak lagi didominasi oleh agama Kristian. Abad moden ini didahului oleh gerakan Renaissance dan Enlightenment yang menyedarkan manusia akan autonominya sebagai kehidupan rasional. Manusia menentukan tata kehidupan dunianya. Zaman ini juga munculnya aliran epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme dan positivisme. Pada lewat zaman ini, munculnya aliran epistemologi corak baru seperti fenomenologi, pragmatisme dan neo-marxisme. Abad moden ini dikritik sebagai pandangan partial deterministik dan satu dimensi. Antara kesan epistemologi terhadap kehidupan ialah membantu memahami cara dan arah manusia berfikir. Kedua, membimbing seseorang untuk meletakkan sesuatu perkara di tempat yang wajar. Ketiga, mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Dan akhir sekali ialah mempengaruhi peradaban manusia. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Mifan akan mentangkan tentang kaedah dan sumber perolehan ilmu serta teori-teori tentang kebenaran. Kita mulakan dengan sumber dan kaedah perolehan ilmu dulu. Umum mengetahui bahawa ilmu merupakan fahaman manusia tentang sebuah perkara. Sebagai contoh, ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu agama dan sebagainya. Kita mulakan dengan wahyu dulu. Wahyu merupakan ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul.
wahyu ni bersifat mutlak dan merupakan sumber rujukan utama untuk umat Islam. Ada perkara yang boleh dibuktikan secara rasional dan ada perkara yang tidak boleh dibuktikan secara rasional dalam wahyu ni. Sebagai contoh, konteks alam. Konteks alam ni boleh dibuktikan secara rasional dan perkara-perkara samiyat lah, perkara-perkara seperti syurga, perkara seperti neraka adalah antara perkara yang tidak boleh dibuktikan secara rasional lah. Kan tapi benda tu adalah benar kerana diturunkan oleh Allah SWT sendiri. Untuk yang kedua, intuisi dan ilham. Intuisi merupakan ilmu yang diperolehi tanpa proses pemikiran. Maknanya secara tiba-tiba lah, boleh kata secara tiba-tiba. Sebagai contoh, kita dah berada dalam buntu dah untuk menyelesaikan sebuah masalah, kan tapi secara tiba-tiba solusi ataupun jalan penyelesaian untuk masalah tersebut muncul ataupun timbul. Seterusnya ilham. Ilham merupakan ilmu yang diperolehi atau didapati tanpa proses mengkaji. Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham berupa cahaya yang datang pada nurani, bersih dan juga lembut. Untuk intuisi ni ada nama lainnya, sebagai contoh kasyaf, wujdan dan juga basirah. Seterusnya ilmu huduri. Ilmu huduri bukan ilmu yang diperolehi oleh seorang yang soleh dari Allah sebagai ilham, inspirasi dan tanpa belajar terlebih dahulu lah. Ia bukanlah ilmu yang diperolehi daripada proses berfikir, akan tetapi sepenuhnya atas kehendak dan keinginan Allah SWT. Seterusnya kearifan tempatan. Kearifan tempatan merupakan disiplin ilmu serta kepakaran yang berasal dari budaya asli tempatan yang berkembang sejak zaman dulu lagi dan telah dipraktikkan sebagai cara hidup sebuah masyarakat. Ia merupakan warisan turun-temurun dan bertujuan untuk memudahkan proses transformasi melalui perubahan paradigma yang ditangani oleh epistemologi tempatan. Seterusnya hikmah. Untuk hikmah ni boleh difahami sebagai ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada hamba ni yang terpilih berdasarkan darjat serta martabat masing-masing lah. Dan kita tahulah martabat yang tinggi merupakan baginda Nabi SAW. Imam Al-Jurjani menyatakan al-hikmah ni merupakan suatu perkara yang perlu disertakan dengan perbuatan atau percakapan yang logik dan tidak sia-sia. So kita boleh simpulkanlah yang al-hikmah ni merupakan suatu perkara yang bermanfaat pada kehidupan dalam apa jua bidang ilmu yang menuju ke arah kesejahteraan hidup. Saya nak tambah dua perkara, iaitu yang pertama rationalism dan juga empirism. Untuk rationalism, ia bukan aliran yang mengagung-agungkan penggunaan akal atau proses pemikiran. Dalam rationalism ni, dia banyak menggunakan deduktif yang bermula dengan kesimpulan kemudian dibahagikan kepada kelas-kelas tertentu. Untuk empirism ni merupakan proses perolehan ilmu daripada panca indera, iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Untuk empirism ni menitik beratkan pengalaman dan pengamatan, berbeza dengan rationalism yang mengutamakan penggunaan akal atau pemikiran. Kita sambung dengan teori-teori tentang kebenaran. Teori yang pertama iaitu teori korespondensi. Konteks teori korespondensi ni, kebenaran adalah kesesuaian atau sepadan antara penyataan tentang kenyataan yang realiti ataupun fakta. Benar atau salah terletak pada kesesuaian subjek dan objek. Terdapat 5 unsur yang perlu dipenuhi untuk mencapai teori korespondensi ni, iaitu kenyataan, kesesuaian, situasi, kenyataan dan juga keputusan. Untuk teori yang kedua iaitu teori koherensi ataupun konsistensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika ia bersifat koheren ataupun konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang dianggap benar. Maknanya benda ni ada kesinambungan lah ataupun bersambung-sambung untuk teori ni.
ia perlu bersifat konsisten dengan pertimbangan yang lain yang telah diterima kebenarannya ataupun kesinambungan dengan logik ataupun menurut logik. Untuk teori yang seterusnya iaitu teori pragmatik. Untuk teori pragmatik ni, teori kebenaran yang memiliki kriteria sesuatu pengetahuan adalah benar apabila kegunaan ataupun fungsi yang praktikal atau bermanfaat dalam kehidupan. Maknanya teori ni tak mementingkan kebenaran pun. Selagi mana benda tu ada manfaat untuk kehidupan, maknanya benda tu boleh terima untuk teori pragmatik. Untuk perkara seterusnya iaitu kebenaran ilmu melalui agama dan tradisi. Melalui agama, kebenaran ilmu adalah kebenaran mutlak yang bersumberkan dari Tuhan dan dihayati dengan keimanan dan kepercayaan. Untuk tradisi pula, manusia mempunyai tanggungjawab sepanjang hayatnya, dan untuk melaksanakan maka usaha keilmuan adalah jelas dilakukan ataupun diusahakan sepanjang hidup. Kiranya itu saja untuk kaedah dan sumber peradaban ilmu serta teori-teori tentang kebenaran. Seterusnya, epistemologi untuk kemajuan hidup. Jenis-jenis ilmu terbahagi kepada dua: klasifikasi ilmu dan klasifikasi ilmu Islam. Klasifikasi ilmu. Epistemologi mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya. Contohnya, klasifikasi ilmu kepada ilmu sains tulen dan ilmu sains kemanusiaan. Sains tulen ialah fizik, kimia, biologi dan lain-lain. Manakala sains sosial ialah ekonomi, politik, undang-undang dan banyak lagi. Klasifikasi ilmu Islam. Dalam Islam, ilmu diklasifikasikan sebagai ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli ialah ilmu berdasarkan akal dan eksperimen seperti ilmu sains. Ilmu nakli adalah ilmu berdasarkan wahyu seperti ilmu tentang cara bersolat. Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada fardu ain dan fardu kifayah. Kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama. Antara solusi dalam menghadapi kecelaruan dalam falsafah dan isu semasa adalah menerusi kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama. Titik persamaan ialah kesemuanya mencari kebenaran. Namun, falsafah dan ilmu mempunyai keterbatasan. Hanya agama sahaja yang mutlak. Mustahil agama yang benar bercanggah dengan kebenaran. Ringkasnya, agama adalah pegangan, bukan spekulatif dan tidak berubah. Cabaran ilmu. Cabaran ilmu yang pertama ialah kegagalan ilmu akibat program sekularisasi dan liberalisasi. Kedua, kegagalan menyatupadukan ilmu. Kegagalan menyatupadukan ilmu mempunyai 3 peringkat. Pertama, kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama. Kedua, kesepaduan antara ilmu akli dan ilmu nakli. Ketiga, kesepaduan antara ilmu akli dan ilmu sains. Cabaran yang ketiga ialah cabaran hubungan antara falsafah, ilmu dan agama. Cabaran falsafah, ilmu dan agama. Falsafah. Falsafah hanya mampu memberi jawapan secara spekulatif dan tidak meyakinkan. Ilmu. Ilmu dan sains hanya berusaha menjawab masalah dengan segera. Agama. Agama mampu menjawab persoalan kebenaran yang gagal dijawab oleh ilmu dan falsafah secara tuntas. Baiklah, kita akhiri pembentangan ini dengan rumusan dan kesimpulan yang diperoleh daripada perkembangan epistemologi dan kesan terhadap kehidupan manusia. Secara kesimpulannya, dapat kami rumuskan bahawa ilmu pengetahuan amat berkait rapat dengan manusia meskipun memberi impak yang positif maupun negatif. Perkembangan epistemologi juga mempengaruhi, malah mendorong manusia untuk berfikir secara rasional dengan menggunakan akal fikiran dan pengetahuan ilmu yang pada akhirnya menjurus kepada perkembangan dalam pembangunan sesebuah negara seperti negara Malaysia yang sedang membangun dan bersaing dengan negara-negara luar dari aspek pembangunan. Sekian dari kami. Terima kasih.